hari ini dan kita akan menjurut kepada kehidupan di kampus. Adakah mahasiswa ini bersedia untuk bergelar pemimpin masa akan datang yang berintegriti untuk melatari citra budaya Malaysia yang unik dan luar biasa ini? Baik, sebelum berehat sebentar tadi, kita telah pun terima 3 soalan daripada sahabat yang hadir di studio. Yang pertama adalah mengenai mengapakah integriti itu penting kepada seorang pemimpin. Jadi mungkin Adeline, ada jawapan dan perspektif anda. Kenapa agaknya integriti ini penting pada pemimpin? Pada perspektif saya rasa ia sangat penting untuk seorang pemimpin itu mempunyai nilai integriti. Disebabkan sebab orang pemimpin itu mempunyai ramai pengikut. Boleh kata beratus-ratus, beribu-ribu. Juta mungkin. Juta. Kemungkinannya juta. Oleh itu pengikut ini akan menilai pemimpin dia, akan menengok pemimpin dia sebagai teladan yang sangat baik. Role model. Role model. So, jikalau ada apa-apa masalah, pemimpin ini mesti menunjukkan role model kepada pengikut dia, seperti menegakkan keadilan. Jikalau dia rasa ada apa-apa yang tidak betul, dia harus menegakkan keadilan. Dan selain itu, pemimpin yang mempunyai integriti ini harus cekap untuk pengurusan mereka. Disebabkan kalau adanya lubang-lubang ke ataupun orang kata peluang untuk beralih ke tempat lain, maka pengikut akan mengikut pemimpin mereka. Disebabkan kuasa pengaruh dia yang ada pada pemimpin. Sebab itu integriti ini penting. Sangat penting. Yakin adakah itu sebab utama kenapa pemimpin ini perlu berintegriti? Tak boleh ke jadi pemimpin tak berintegriti? Orang ramai kan ikut je. Bagi saya, integriti ini apabila pemimpin itu, dia harus saya katakan, kerana pemimpin itu, dia integriti itu, pemimpin dia ada kuasa. Dia memiliki satu kuasa yang kadang-kadang kalau kita tengok setengah negara itu, pemimpin yang saya katakan diktator, kita kata unlimited power. Kuasa pemerintahan dia memang sangat luas. Dan kalau tiada integriti, saya katakan dia boleh menggunakan kuasa tersebut untuk perjuangan peribadi, bukannya perjuangan untuk menegakkan keadilan bagi negara. Dan oleh itu saya katakan bahawa apabila kita berada di atas dan kita ada satu kuasa pemimpin, kita terbuka luas kepada projek-projek, untuk projek yang bernilai jutaan ringgit, dan juga perkara-perkara yang boleh kita gunakan kuasa tersebut untuk menjatuhkan mana-mana individu. Dan bagi saya ini adalah satu perkara yang harus diletakkan satu limit pembahagian kuasa supaya pemimpin tidak terlalu berkuasa. Dan kalau kita tengok ketika zaman Nabi Muhammad dulu, Nabi Muhammad ketika ditawarkan jawatan pemimpin Mesir supaya beliau menggadaikan prinsip perjuangan, ketika itu dia disuruh berhenti daripada perjuangan itu, tapi dia menolak. Kerana apa? Kerana itulah integritinya. Jika kita menggadaikan prinsip hanya kerana jawatan, itulah yang membawa kehancuran kepada negara. Dan bagi saya amat rugilah jika kita memilih pemimpin yang memperjuangkan diri sendiri tapi bukan untuk memperjuangkan keadilan bagi rakyat, untuk semua orang. Kehancuran pada negara. Dr. mungkin ingin tambah sikit. Mungkin integriti ini penting pada pemimpin selain daripada mempunyai pengaruh, selain daripada mempunyai kuasa keuangan dan sebagainya, mereka ini juga akan jadi penentu jatuh bangun negara. Bagi saya, apabila dia dilantik sebagai seorang pemimpin, artinya dia sudah bersedia untuk menggalas satu amanah, menggalas satu tanggungjawab. Dan lebih penting daripada itu, seorang pemimpin itu perlu dilihat berintegriti, kerana mereka lah yang akan menentukan nasib orang yang dipimpin. Jika dia tidak mempunyai nilai atau tidak mempunyai integriti yang tinggi, mana mungkin dia boleh menjaga pengikutnya. Mana mungkin harapan pengikutnya untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Mana mungkin pengikutnya mengharapkan sesuatu yang akan memberi keharmonian kehidupan keluarga, masyarakat dan negara akan tercapai jika pemimpin tidak melaksanakan amanah dengan sebenarnya. Mereka cuai, mereka merobek kekayaan yang ada barangkali, sehingga akhirnya akan menyebabkan pengikutnya akan menjadi rugi. Nah, ini tidak harus berlaku. Sama lah juga kalau kita melihat, kalau dalam konteks mahasiswa umpamanya, sekiranya kita meletakkan pensyarah itu sebagai pemimpin, dan penuntut mahasiswa itu sebagai orang yang dipimpin, sudah tentulah mahasiswa
perlu memberi kepercayaan, trust kepada pensyarah agar mereka ini memberikan ilmu yang terbaik pada mahasiswa ini. Jika pensyarah umpamanya dengan sewenang-wenang mengambil mudah, ya, tidak menjalankan tanggungjawab dan amanah yang diberikan, hasil kajian yang dibuat itu bukan daripada kajian yang menepati keperluan akademik, kemudian disalurkan kepada pelajar mahasiswa tadi, sudah tentulah kualiti yang akan lahir dari pembelajaran yang telah dilakukan tidak akan dapat mencapai matlamatnya. Keputusan teruk sebenarnya. Keputusannya akan merugikan mahasiswa itu sendiri. Jadi soal trust ini, soal kepercayaan ini yang disebut dikaitkan dengan integriti itu sangat penting. Jadi setiap pemimpin perlu faham bahawa mereka menggalas amanah. Ya. Dan rakyat juga perlu untuk faham bahawa mereka telah memilih dan mereka perlu beri kepercayaan kepada pemimpin. Baik, itu soalan yang pertama. Penting. Kenapa pemimpin itu perlu ada integriti? Dapat jawapannya? Baik, soalan yang kedua. Baik, soalan ini agak tricky sikit. Ada satu, disebabkan integriti ini adalah subjektif, terlalu sukar untuk dinilai, persepsi dan sebagainya. Ada yang nampak berintegriti tetapi sebenarnya tidak berintegriti. Ada juga yang nampak tidak berintegriti tetapi sebenarnya berintegriti. Jadi bagaimana kita ingin selarikan perkara yang bercanggah disebabkan persepsi yang berbeza ni? Tapi pandangan saya, apabila kita dituduh, dikatakan kamu ini tidak berintegriti, jadinya apa yang kita patut buat adalah kita patut berani tampil ke hadapan untuk berdialog dengan orang yang menuduh kita itu. Kita nak tahu apa yang membuatkan saya tidak berintegriti, kan, bagi tahu. Jadinya kita berdialog atau kita berdebat. Jadinya jika sekiranya saya ini memang terbukti bersalah, jadi memang orang boleh menilai bahawa saya tidak berintegriti. Tapi jika saya berintegriti, saya dituduh tidak berintegriti, dan ketika dialog itu saya dapat membuktikan bahawa saya berintegriti. menggunakan lunas undang-undang itu adalah cara yang terbaik untuk memisahkan persepsi. Ya, betul. Jadi Adli, ada juga pemimpin yang tidak percaya kepada undang-undang. Macam mana ni? Pada pendapat saya rasa kalau disebabkan dia boleh menyelok-belok dalam undang-undang tu, maksudnya dia seorang yang tidak berintegriti langsung. Jelaskan kita boleh tengok yang pemimpin tu tidak berintegriti langsung. Tapi anda setuju bahawa undang-undang lah pemisah antara persepsi? Kalau dia berani, ke depan saja, ke mahkamah saja. Ya. Doktor bagaimana? Bagi pandangan saya, soal yang utama yang nak menentukan integritas atau tidak ini adalah bagaimana kita memberi penjelasan tentang apakah yang sepatutnya ada bagi seorang pemimpin. Dan biasa tool yang kita gunakan tidak lain dan tidak bukan ialah pendidikan. Pendidikan adalah merupakan asas dan alat penting untuk membolehkan, untuk membezakan, ya, antara mana yang baik, mana yang buruk, ya, antara yang benar, mana yang tak benar, yang salah dan yang tak salah. Jadi elemen pendidikan ini yang kita yang seharusnya ada kepada semua insan, ya, yang boleh nantinya dia akan mengenal pastilah, ya, mana satu perkara yang baik atau tidak baik. Saya rasa sesuai dengan tajuk yang diberikan tu. Pembudayaan integriti. Pembudayaan integriti ini artinya, budaya arti ini adalah bukan amalan. Kan, amalan yang telah diterima pakai. Norms yang telah dijadikan sebagai tingkah laku yang diterima semua. Kan? Jadi apabila amalan itu sudah menjadi budaya dan semua orang bersepakat bahawa ini adalah amalan yang betul, ya, maka ia harus disuburkan. Ya, manakala bertentangan dengan amalan tersebut, ya, sesuatu tindakannya itu perlu diasingkan, ketepikan. Dan tidak lain dan tidak bukan pendidikanlah yang akan memberikan peranan ini. Dan saya fikir dalam konteks negara kita, ya, pendidikan kita sangat jelas, ya, dalam falsafah pendidikan negara yang bermula daripada sekolah rendah lagi sehinggalah ke peringkat universiti, ya, untuk melahirkan manusia yang seimbang dari segi jasmaninya, emosinya, ya, inteleknya, ya, rohaninya, ya, dan akhirnya dia akan menjadi seorang warga negara yang cukup
terbaik. Yang dapat menyumbang kepada Yang dapat menyumbang. Yang penting sekali semesti adalah dapat membezakan antara amalan yang tidak baik, yang tidak berintegriti dengan amalan yang Baik. seharusnya tidak lakukan. Baik. Doktor, saya nak tanya. Ya. Kalau doktor kata disebabkan pendidikan kita boleh mengenal pasti yang mana yang baik dengan mana yang buruk. Tapi bagaimana kalau seseorang individu itu sudah mempunyai pendidikan yang sangat tinggi tetapi dia masih lagi tidak berintegriti. tidak berintegriti? Oh, Ada itu juga soalan yang individu menarik, yang Ustaz. seperti Ya, itu. ya. Saya melihat begini, ya. Pendidikan itu kalau disebut oleh Profesor Said Najib, dia menyebut bahawa pendidikan ini ialah melahirkan adab. Ya, adab, ya. Ini Prof Najib sebut. Jadi kalau dia telah berada di peringkat pengajian tinggi, sudah memperolehi PhD maupun sekalipun, ya, sekiranya pendidikan itu tidak mampu menghasilkan makna, meaning, ya, makna dalam dirinya, dia sekadar mengikut pengajian biasa lah, kan? Tetapi Maksudnya kalau belajarnya untuk dapat CJ. belajar untuk mendapatkan CJ, mendapat pengetahuan, tetapi yang lebih penting kalau kata Profesor Said Najib ialah bagaimana pendidikan itu memberi makna kepadanya. Ya, kalau dia belajar matematik, artinya 1 campur 1 itu 2. Memberi makna kepada dia bahawa itulah keputusan yang tepat 2. Dia tidak akan jadi 3, tidak akan jadi 4. Jadi dia akan mengikut pengetahuan di perolehan dia. Dan sekaligus dia akan mengajar dirinya supaya berlaku jujur. Doktor, kita mesti ada hati untuk membuat sesuatu itu. Ya, dia mesti dilahirkan, ya, dia dilahirkan dari dalaman. Pendidikan itu mampu melahirkan manusia yang terbaik. Contohnya, Adeline, kalau kita dah lulus pemanduan kereta, kan, dapat lesen bawa kereta, orang Perak kita bawa kereta, kan, kereta apa, kan. Dia dapat lesen, maknanya dia sudah lulus dari segi peraturan undang-undangnya. Tetapi kalau kita lihat dalam banyak kes-kes kemalangan, ada disebabkan oleh pemandu laju, ada disebabkan melanggar peraturan jalan raya dan Tidak sebagainya. berintegriti di jalan. Tidak. Tapi ada CJ ni. Ada saja kan. Nanti maknanya dia tidak mendapat makna hasil pembelajarannya ketika dia mendapatkan ujian lesen memandu tadi. Baik. Apa yang dinyatakan oleh Dr. ni boleh saya simpulkan untuk semua adalah kita sebab bukan kita lah, saya dah habis. Anda sebagai mahasiswa sepatutnya belajar bukan hanya untuk lulus, bukan hanya untuk mendapatkan CJ ijazah dan sebagainya, tapi dalam masa anda belajar, lulus cemerlang dalam peperiksaan, pastikan anda membina karakter dan membina jati diri anda sebagai warga negara Malaysia yang baik. Itu yang penting. Kerana anda adalah pewaris. Soalan yang ketiga. Banyak kita nak cakap ni. Apa yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin tu untuk meyakinkan rakyat bahawa dia adalah pemimpin berintegriti? Macam masuk akal angkat sendirilah kalau kita nak jumpa orang, saya berintegriti. Saya pemandu nak cakap macam tu. Kan? Hafiz, kalau anda pemimpin, kalau di kampus lah, macam mana anda sebagai pemimpin di kampus ni untuk yakinkan rakan-rakan anda yang anda ini berintegriti? Bagaimana anda lakukan? Saya melihat untuk kita meyakinkan orang bahawa kita berintegriti, kita harus membuktikan dulu. Kita buktikan melalui apa yang kita pertutulkan itu sama seperti apa yang kita fikirkan dan juga sama seperti apa yang kita perbuat. Kita tak nak jadi orang yang dia cakap putar balik dia. Dia putar balik sana, dia putar balik sini. Swing sana, swing dan sini. dia kata, oh, saya ini berintegriti. Tapi kita boleh menilai bukan dengan hanya kata-kata, tetapi dengan apa yang diperbuat oleh individu tersebut. Dan di situ kita menilai. Jika sekiranya dia kata manifesto ni, contohnya ketika pilihan raya kampus, contohnya pemimpin pelajar, dia kata, okey, saya akan meletakkan sebegini. Okey, kita bagi dia masa. Betul ke? Dan sebab kita mendengar, kita menilai berjaya ataupun tidak berdasarkan apa yang ditawarkan sebelum ini. Dan bagi saya itulah nilai yang kita harus membuktikan bagaimana kita buat. Adeline, maksud Hafiz ni, saya nak tahu anda setuju atau tak? Untuk tunjukkan kita ini berintegriti, pertama kita perlu memenuhi KPI. Yes, Anda setuju? semestinya. Sambungan daripada Sambung daripada dia. Pemimpin yang berintegriti, kita harus mengutamakan kita punya pengikut kita dahulu sebelum kita. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri untuk mendapat sesuatu. Oleh itu, kalau kita mementingkan diri sendiri, rasuah akan berlaku sebab ianya semua untuk diri sendiri. Seperti yang Hafiz cakap tadi, kita harus menunjukkan kepada diorang yang kita boleh buat. Kita tidak boleh bercakap kosong. Bukan kita boleh buat, kita dah buat.
Kalau kita boleh buat, masih janji lagi. Dan kita tak buat. Oleh itu saya cakap apa-apa yang kita bercakap memang hanya masuk ke kiri keluar ke kanan. So bagi saya rasa dalam bahasa Inggeris action speaks louder than words. So whatever yang kita buat, dia akan bercerita kepada semua orang. Kita tidak perlu bercerita menggunakan mulut. Doktor mungkin menambah sedikit tentang ni. Macam mana nak yakinkan tentang KPI? Dekat ini sebenarnya kriteria yang sebenar untuk meyakinkan rakyat. Paling mudah biasanya kita terujuk ialah apabila seorang itu dapat menggalas tanggungjawab dengan terbaik. Artinya dia mampu melaksanakan tugasnya dengan cukup hebat. Ya. Dia mengurus jawatan yang diberikannya untuk kebaikan rakyat. Ya. Dan lebih penting daripada itu, dia dapat merancang program-program yang akan beri impak besar kepada negara dalam konteks pemimpin. Ya. Sekarang pemimpin yang hebat itu, dia boleh mengaturkan untuk 20-30 tahun datang, malah selama-lamanya kalau boleh begitu, ya, tentang keperluan untuk menjadi suatu negara dan bangsa yang hebat, ya, punya perancangan, ya. Jadi kalau dia sudah dapat mempamerkan elemen-elemen ini, sebagai contohnya dalam wawasan 2020 umpamanya kan, untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju, itu satu perancangan yang cukup hebat. Bila kita perlu melihat kepada keupayaan pemimpin itu mengatur, menyusun dan mengurus. Ya, itu sangat penting. Ya. Baik, terima kasih doktor. 3 soalan lagi. Saya beri peluang 3 soalan lagi. Kita tengah panas ni. Baik, soalan yang keempat untuk hari ini. Baik, silakan. Okay, nama saya Abdullah bin Muhammad daripada Masa University College, mengambil kursus perubatan. Jadi soalan saya tujukan kepada doktor. Baik. Jadi soalan saya adalah tentang perbandingan status tahap integriti di Malaysia dan banding dengan negara lain. Adakah dia pada satu tahap yang baik, dan bolehkah kita bersaing dengan negara lain dari sudut integriti? Baik, terima kasih Abdullah atas soalan yang baik diberikan kepada doktor. Soalan yang kelima, silakan. Salam sejahtera, saya Hafriqah daripada Universiti Tunku Abdul Rahman. Soalan saya adalah, jika seseorang pemimpin atau insan tidak memenuhi murni hak, amanah, tanggungjawab dan peranan, adakah dia seorang yang penuh dengan integriti? Baik, terima kasih. 4 kriteria yang doktor katakan tadi. Itu adalah soalan yang kelima. Soalan terakhir, soalan ke-6, silakan. Assalamualaikum, selamat petang. Saya Siti Zubaidah binti Ismail dari IKIP College Kuantan. Soalan saya, apakah akibat sekiranya nilai integriti ini tidak diterapkan di dalam diri individu maupun di dalam komuniti sesebuah masyarakat? Baik, terima kasih. 3 soalan. Kita simpan ketiga-tiga soalan ini. Kita akan jawab apabila kita kembali selepas ini. Berehat seketika.